Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kembali kita kepada pengajian kita. Maaf tadi dia jadi pula macam hari tu. Tengah duk live dia terberhenti. Okey, pada yang baru menonton boleh minta tolong share video ni pada grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup dekat Facebook. Minta tolong share. Dia bila kita berhenti live yang tadi tu, dia akan kacau sikit lah dia punya audien yang dapat video ni. Tapi tak apalah. Banyak-banyak audien pun kita akan teruskan live kita. Ustaz no? Nak bagi line stable Ustaz? Okey, kita sambung. Okey, tadi saya nak tunjuk apa? Saya kata tadi, izhar mutlak ni dia antara pecahan ataupun orang kata apa, cabang sikit lah daripada idgham ma'al ghunnah tu. Dan hari tu kita lupa nak sebut yang idgham ma'al ghunnah ni dia jadi dalam dua perkataan. Manakala izhar mutlak yang kita nak mengaji malam ni, yang saya kata dia ni cabang ataupun sepihan sikit daripada idgham ma'al ghunnah ni, izhar mutlak jadi dalam satu perkataan. Tapi pasal apa hari tu saya tak cerita dua perkataan ke satu perkataan ke idgham ma'al ghunnah tu? Sebab dia tak penting sangat pun. Yang penting kita tahu hukum tu. Tapi malam ni bila kita sampai dekat topik izhar mutlak, dah pengarang kita ni tulis dia berlaku dalam satu perkataan, dan kita pun ngaji, kita nak tahu info lebih, jadi kita tunjuk. Okey, kita tengok, kita pi balik dekat bab idgham ma'al ghunnah itu. Idgham ma'al ghunnah. Okey, ni contoh untuk idgham ma'al ghunnah itu. Macam mana yang dikatakan dua perkataan? Nampak tak? Ni. Nun mati bertemu dengan waw. Min ni satu perkataan. Waliyin ni satu perkataan. Dia perkataan yang berbeza. Min ni daripada, waliyin ni saya lupa maksud dia. Min, waliyin, dia dua perkataan yang berbeza. Yang itulah yang dikatakan idgham ma'al ghunnah tu dia jadi dalam dua perkataan. Okey, yang kita nak mengaji malam ni izhar mutlak, dia jadi dalam satu perkataan saja. Okey, dan antara faktor yang kita kena tahu juga berkaitan izhar mutlak ni, dalam Quran izhar mutlak hanya ada 4 tempat saja. 4 tempat dalam Al-Quran. Ingat, ni antara poin yang kita dah dapat ni. Tadi kita kata izhar mutlak ni dia sepihan kecil daripada idgham ma'al ghunnah. Yang kedua, kita dapat poin dia hanya 4 tempat saja dalam Quran. Dan kita akan cam dia dengan mudah saja. Dia tak banyak beza pun. Okey. Tempat yang pertama, kalau tuan-tuan nak rujuk, tempat yang pertama surah Ar-Ra'du ayat yang keempat. Surah Ar-Ra'du ayat yang keempat, perkataan dia sinwanun. Yang kedua, surah Al-An'am ayat yang ke-99, qinwanun. Yang ketiga, suratul Baqarah ayat yang ke-85, ad-dunya. Kemudian yang keempat, surah As-Saff ayat yang keempat, bunyanun. Okey, mari kita tunjuk macam biasalah, tidak tak nampak. Okey, saya nak kenali sikit. Okey, ni contoh perkataan, 4 perkataan dalam Quran yang ada hukum izhar mutlak. Tu yang pertama sinwanun, kemudian qinwanun, ad-dunya, kemudian yang ni bunyanun. Okey, kita sambung bacaan kitab kita. Kita sambung bacaan kitab kita. Allah, live cara murah-murah aku ni lah, tak canggih, tak 2-3 kamera. Okey, hukum bacaan bagi perkataan-perkataan ini adalah izhar mutlak.
Oleh itu, izhar mutlak ialah nun sakinah bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu perkataan. Okey. Dekat poin ni kita nampak lagi jelas sebab apa kita kata dia ni cabang ataupun sepihan kecil daripada idgham ma'al ghunnah. Sebab huruf dia hanyalah dua saja dalam hukum izhar mutlak ni, iaitu waw dengan ya. Kalau idgham ma'al ghunnah, ya waw mim nun. Tapi dalam izhar mutlak, mim dengan nun ni tak ada. Dan 4 contoh yang kita tengok tadi pun macam ad-dunya sinwanun, dia hanya waw dengan ya saja. Kemudian kita sambung bacaan kitab kita. Tanda sukun juga dapat dilihat di atas nun sakinah yang menunjukkan nun itu mestilah dizahirkan dengan jelas tanpa dengung. Ni poin lagi yang kita dapat. Kalau hukum idgham ma'al ghunnah, nun mati dia tu tak ada tanda sukun dekat atas. Tapi hukum izhar mutlak yang kita mengaji malam ni, atas nun mati tu ada tanda sukun. Tu sebab tu bila ada tanda sukun, automatik kita tak baca dia sebagai dengung. Kita baca zahir lah, jelas lah, kena bunyi jelas nun mati tu. Ad-dunya sinwanun. Bacaan dia macam tu. Simple saja. Kemudian yang ni pengarang kita bawa sebab apa dibaca dengan izhar. Alasan membaca nun dengan izhar, yakni jelas pada satu perkataan apabila bertemu huruf waw dan ya adalah sebab apa? Hendak menjaga makna asal perkataan tersebut, yang mana jika diidghamkan, yakni kalau kita nak baca dia secara idgham, dikuatiri sebutan itu tidak menjelaskan makna sebenar yang dikehendaki. Maksudnya kalau kita nak baca secara idgham, nak baca memasukkan contohnya ad-dunya, kita nak baca ad-dunya, tak boleh, dia tak capai maksud asal perkataan tu. Sebab dia satu perkataan, kita kena bagi dengar bunyi satu perkataan tu dengan jelas lah. Kalau tidak, dia jadi tak clear. Ni ulama kata. Yang tu sajalah. Yang tu je lah. Poin penting dia kita dah dapat yang pertama. Yang pertama kita dapat izhar mutlak ni tadi, dia cabang daripada idgham ma'al ghunnah. Kemudian yang kedua kita dapat, dia ni hanya 4 sahaja tempat dalam Al-Quran. Ingat, izhar mutlak 4 sahaja tempat dalam Al-Quran. Kemudian apa beza dia dengan idgham ma'al ghunnah? Kalau idgham ma'al ghunnah dibaca dengung, dan kita nak cam dengung tu, atas nun tu tak ada tanda sukun. Yang ni dalam hukum izhar mutlak yang kita mengaji malam ni, atas nun tu ada sukun. Senang kata, kalau kita baca Quran, kita jumpa perkataan yang mana nun tu ada sukun, maka kita baca dengan jelas lah. Ad-dunya, kita tak baca ad-dunya, no, kita baca ad-dunya. Kalau nampak ada sukunnya, baca dengan jelas, tak kena dengung. Kemudian poin yang kita dapat juga dalam hukum izhar mutlak ni, dia hanya ada 2 huruf saja, waw dengan ya. Maksudnya nun mati bertemu dengan waw, nun mati bertemu dengan ya. Tu saja. Dan atas nun tadi ada apa? Ada tanda sukun. Tu je cara nak cam. Dan dibaca secara tidak dengung. Dan sebab apa ulama kata, pasal apa, kalau orang tanya pasal apa nak baca tak dengung hukum izhar mutlak ni? Sebab nak jaga makna asal perkataan tu. Hak tu je sebab dia. Simple. Okey, kita selesai pada bab izhar mutlak. Okey, sekarang kita nak masuk kepada bab yang berikutnya yang kita janjikan malam ni, iaitu pada halaman muka surat 75. Dalam kitab ni, muka surat 75. Kitab Dr. Surul ni, muka surat 75. Okey, perbahasan dia berkenaan dengan apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tanwin bertemu dengan
Hamzah wasal. Terima kasih Ustaz Muhammad Suhail. Gua Syekh Alwi clear dia kata. Terima kasih nah. Sedap tadi Ustaz Suhail kita baca Quran dalam Jaib live tadi. Alhamdulillah. Suara bagus, tajwid bagus. Okey. Kita sambung balik. Kacau Ustaz Suhail. Okey. Biasa tak kita sampai satu hukum, rasanya semua orang pernah kot bila mengaji tajwid, ustazah sebut hukum tu, bila sampai hukum tu kita kena tambah nun kecil. Dia akan jadi contohnya birulaminismuhu. Tapi asal tulisan dia dalam Quran tak ada nun kecil tu, tapi dia kena tambah nun kecil tu. Inilah perbahasan yang kita nak bahaskan sekarang, yang kita nak baca daripada kitab ni. Kitab ni bukan apa, cuma huraian tambahan saja. Kalau kita pakai kitab simple ni, kita nampak lah juga, cuma tak tahu huraian lah. Kalau nak mengajar tak tahu nak sebut, anak murid tanya tak tahu nak jawab lah. Jadi malam ni kita sama-sama belajar untuk jadi orang yang mengajar. Yang tu saja. Okey, kita baca. Kita baca macam biasalah, kita baca. Okey. Perkataan-perkataan yang terdapat tanwin kemudian bertemu hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal ni macam mana? Hamzah wasal ni kalau kita perasan alif, atas daripada alif tu dia ada macam, kalau bahasa saya dulu saya panggil apa? Ada macam berudu. Ada macam berudu. Tapi kalau bahasa standard sikit dia ada macam sad kecil tu. Dia ada macam sad kecil tu. Sagi kita tengok rupa dia. Kemudian teman-teman, tidak tertakluk dengan sebarang hukum nun sakinah dan tanwin yang telah dibincangkan sebelum ini. Maksudnya hukum yang kita duk sembang sekarang ni, iaitu berkenaan penambahan nun kecil itu, dia tak ada kaitan dengan nun mati dan juga tanwin yang kita bahaskan sebelum ni. Tak ada kaitan. Kira tak duk fikir, tak duk campur aduk. Hak ni kira ilmu tambahan. Sebab kita ikut flow kitab ni. Kitab ni dah masuk bab ni sekarang, kita kena baca. Okey. Dia kalau ikut kitab ni dia bagi contoh terus. Dia bagi contoh 6 contoh. 3 contoh. Okey, tapi kita baca dulu huraian dia. Okey. Huruf nun ini bukanlah suatu yang ditambah. Maksudnya nun kecil ini dia bukanlah sesuatu yang kita tambah sebenarnya. Selama ni kita guna bahasa tambah. Maksudnya guru-guru kita akan sebut hang kena tambah nun kecil. Sebenarnya dia bukan tambah. Dia ada asalnya, tapi kita tak nampak kat tulisan. Macam mana yang kita tak nampak kat tulisan tu? Kita sambung baca. Tetapi ia adalah nun sukun yang wujud pada setiap suara tanwin, kerana tanwin adalah suatu yang bernun pada lafaz seperti yang telah dibincangkan di awal bab ini. Jadi kita dapat maklumat kat sini, nun tu sebenarnya dia bukan mai calang-calang mai, bukan saja-saja mai, tapi dia mai tu ada asas dia. Asas dia daripada mana? Sebab tadi kita kata hukum ni apabila tanwin bertemu hamzah wasal. Nun tu sebenarnya demai daripada tanwin tu sendiri. Sebelum ni dalam video ulang kaji kita yang lepas-lepas, saya dah terang dah berkenaan dengan tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin tu sebenarnya didatangkan nun selepas daripada sesuatu huruf. Contoh a, i, u. Lalu bila jadi tanwin, kita akan sebut dia sebagai an, in, un. Nampak tu? Lepas daripada huruf a tadi, kita tambah nun sebelah dia. Dia jadilah an. Lepas i, kita tambah nun sebelahnya. Jadilah in. Lepas u, kita tambah nun sebelah dia. Jadilah un. Itulah asal usulnya tanwin. Tapi kita tak tulislah nun sebelah dia tu. Kita akan tulis baris fatahatain, yang dua atas tu, kasratain, dhammatain. Jadi malam ni kita nak tahu hukum berkenaan ni. Kita dah tahu dah asal usul dia lah. Asal usul dia, rupanya nun kecil ni dia mai daripada tanwin tu sendiri. Dia mai daripada tanwin tu sendiri. Okey.
Kita dapat info dah tu. Nun kecil tu dia mai daripada tanwin tu sendiri. Simpan info tu. Kemudian kita sambung. Nun itu pula dibaris kasrahkan, dibaris bawahkan, kerana membaris kasrah adalah cara yang dipilih berbanding dengan baris lain. Yang ni maksudnya dia baris bawah ni sebab yang ni ulama bahas dalam bahasa Arab lah. Kalau kita mengaji ilmu nahwu, dia ada bab litiqa'us saqinain, pertemuan dua huruf sakinah. Yang ni kena mengaji ilmu bahasa Arab. Tapi yang pastinya dia kena baris bawah. Nun kecil yang kita kena bawa masuk dalam ayat tu, dia kena baris bawah. Sebab tu kita baca minismuhu. Minismuhu adunil mursalin. Kita baca dengan baris bawah. Okey. Kemudian dah kita bahas dah sebab nun tu mai daripada mana. Okey, sekarang kita nak tunjuk contoh lah. Kalau kita tak tunjuk contoh, tuan-tuan semua, ibu ayah semua tak nampak mai daripada mana budak ni duk cerita ni. Okey, mari kita tengok contoh dia. Bismillah. Ni dia. Ni antara ayat-ayat yang kita akan jumpa dalam Al-Quran. Nampak? Yang mana kita kata tanwin. Nampak tu? Tanwin, fatahatain, qauman, kemudian Allah. Takkan kita tak baca qaumallah. Kemudian kita tengok contoh ni pula. Bi ghulamin. Kemudian yang ni ismuhu. Kita tak baca bi ghulamismuhu. Kita tak baca bi ghulamismuhu. Macam yang ni pula. Adun dengan al-mursalin. Kita tak baca adul mursalin. Yang ni lah yang dikata bila mana tanwin, nampak tu tanwin tu, baris dua atas tu, bertemu dengan ni lah alif hamzah wasal. Nampak ni hamzah wasal, nampak? Kita zoom rapat sikit. Tu nampak hamzah wasal. Dia alif, atas dia ada sad, macam sad kecil tu. Ataupun bahasa mudah dia bentuk macam berudu. Nampak? Dia bentuk macam berudu. Kau tak nampak? Mari kita nak zoom sikit. Okey. Kita tunjuk secara halus lagi. Okey, ni tanwin. Ni tanwin. Ni alif wasal. Nampak yang saya garis merah bawah ni. Ni lah hamzah wasal. Nampak hamzah wasal dia ada sad kecil ataupun berudu kecil atas ni. Okey. Bila mana hukum macam ni, kita kena tambah nun kecil kat sini. Jadi bacaan dia jadilah macam ni. Dia akan jadi apa? Qaumanillahu. Macam yang ni pula. Bi ghulaminismuhu. Yang ni pula. Adunil mursalin. Nampak tak? Adunil mursalin. Bi ghulaminismuhu qaumanillah. Kira ni kita dah nampak dah. Cuma pasal apa dia jadi? Pasal apa kita tak baca qaumanillah? Pasal apa kita tak baca bi ghulaminismuhu? Pasal apa kita tak baca adunil mursalin? Pasal apa? Pasal apa dia jadi qauma? Pasal apa dia jadi bi ghulami? Pasal apa dia jadi adunil? Pasal apa dia jadi du? Pasal apa kita tak baca adunil? Okey, jadi jawapan dia sebab apa? Kan tadi kita dah cerita. Nun kecil yang kita masukkan dalam hukum ni sekarang ni, asal usul dia kan mai daripada tanwin. Asal usul dia mai daripada tanwin. Jadi bila mana berlaku hukum ni, satu kan fatahatain ni dia ada dua. Lagu ni lah. Contoh fatahatain kan dia ada dua baris lagu ni. Jadi bila mana kita dah jadi hukum macam ni bertemu dengan hamzah wasal, maka satu baris dia ni dah gugur lah. Satu baris dia dah gugur. Sebab apa? Sebab dia pi dekat nun tu lah. Dalam keadaan ni tak ada dalam tanwin. Bila jadi hukum ni sekarang,
tanwin tu dah tak ada dah. Jadi dia gugak lah satu baris. Baris ni pula gugak. Dia gugak saja ke? Dia pergi mana? Dia pergi kat nun tu. Itulah jadi nun tu baris bawah. Nampak? Sebab tu dia jadi nun tu baris bawah. Dia jadi gitulah. Tu je penjelasan dia. Kita nak bagi orang nampak. Sebab selama ni kita just mengaji. Okey, ustazah kata okey, macam ni hang tambah nun. Macam ni hang tambah nun. Tapi kita tak pernah nak tanya kat ustazah kita nun ni mana. Kita tak tahu mana nun ni. Jadi malam ni kita buat ulang kaji ni, kita tahulah nun ni mana. Nun ni maksudnya bukan mai saja-saja mai. Dia ada asal usul dia. Dia mai daripada tanwin tu. Daripada tanwin tu, bila kita tahu tanwin tu apa tu tanwin? Tanwin tu nun yang didatangkan, yang tadi kita dah cerita tu kan. Jadi baris dekat nun tu, baris bawah nun tu mana kita dah tahu lah malam ni. Tu saja, simple. Okey. Jadi kita dah nampak lah. Maka selesailah perbahasan kita. Cuma nak ulang balik je lah. Ulang balik. Maksudnya, dalam yang kita duk ulang kaji sekarang ni, bila mana tanwin bertemu dengan hamzah wasal, ingat, bila mana tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka dia kena tambah nun kecil. Bukanlah tambah, dia sedia ada. Cuma kita keluarkan dia. Kita bagi dia ni. Cuma, kalau orang tanya, dia ada pada bunyi, tapi dia tak ada pada tulisan. Nun ni kalau orang tanya, nun ni dia ada pada bunyi, ada pada lafaz kita, tapi dia tak ada pada tulisan. Tu sahaja. Okey. Alhamdulillah kita selesai. Dalam kitab ni kita selesai dah bab nun mati dan juga tadi penerangan bab apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jelas tak? Jelas. Ada yang nak bagi respon? Jelas ke tak? Okey. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada yang lah kita untuk malam ni. Kita janji dah nak masuk kepada hukum mim mati. Okey. Sana. Okey. Secara umum pengenalan tentang hukum mim mati ni, hukum mim mati kita dah biasa mengaji dah. Kalau macam kami dulu sistem qiraati dekat Taman Nira, kita ada kitab tajwid dia. Kemudian kat sekolah pun ada, ustazah masuk juga, ustazah ada mengajar. Rasanya semua sekolah ada hukum tajwid asas ni ada dah. Kat Kafar pun dia akan cerita dah tajwid asas ni. Cuma masa tu kita ni freshy lagi, muda lagi, kita tak hadam benda tu. Tapi sekarang bila kita faham, kita minat, insya-Allah kita faham lebih lah, mudah faham. Okey. Secara umumnya hukum berkaitan dengan mim mati ni dia ada pecah kepada 3. Yang pertama idgham mislain. Idgham mislain ataupun ada yang sebut idgham syafawi. Macam dalam kitab ni dia guna idgham syafawi. Tapi tak payah kita pakai idgham mislain. Kita pakai idgham mislain. Kita pakai idgham mislain. Yang kedua ikhfa syafawi. Yang ketiga izhar syafawi. Okey. Idgham mislain yang kita nak ngaji malam ni, hukum bila mana huruf mim mati bertemu dengan mim. Kemudian yang akan kita mengaji pada next class, mim mati bertemu dengan ba, iaitu ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba. Dan juga lagi satu izhar syafawi, apabila mim mati bertemu selain daripada mim dan juga ba. Okey, kita masuk kepada idgham mislain. Yang pertama, maksud idgham mislain ialah menggabungkan mim sakinah, yakni mim mati itu, ke dalam mim berbaris beserta dengung. Ni dapat 2 poin dah lah. Bila orang tanya mim idgham mislain ni apa dia? Maksudnya bila mana mim mati bertemu dengan huruf mim selepas dia. Kita akan jumpa lah dalam Quran, kadang-kadang dia akan jumpa mim bertemu mim kan.
Kemudian, poin yang kedua kita dapat, kena baca dengung. Okey. Huruf dalam hukum idgham mislai ni hanya satu lah, mim je lah. Nama pun mim bertemu mim. Mim tu je lah huruf dia. Mim tu saja. Cara bacaan. Apabila mim sakinah bertemu dengan huruf mim yang berbaris, apabila mim sakinah, yakni mim mati, bertemu dengan mim yang berbaris, maka hendaklah dimasukkan suara mim sakinah ke dalam mim yang berbaris itu dengan disertai dengung. Maksudnya, kena gabunglah sebutan tu. Sebutan mim bertemu mim tu. Gabung sebutan mim mati tu dengan mim yang selepas dia tu. Dan kena dengung. Tu poin dia, kena dengung. Kena dengung. Ini dapat dipastikan dengan merapatkan kedua-dua bibir dengan sempurna. Mimma. Mimma. Yang tu yang kata hukum idgham mislai ni kena rapat bibir lah. Kemudian dengung. Lahumma. Lahumma. Allazi at'amahum min ju'. At'amahum. Nampak? Kena dengung je lah. Simple. Ni ulang gaji ya, bukan kelas formal. Ulang gaji kita santai. Dan menyempurnakan dengung mim sakinah itu dengan 2 harakat. Dengung dia 2 harakat adalah macam hukum nun mati lebih kurang. Tanda-tanda idgham syafawi, idgham mislai ni dapat dikenal dengan melihat mim sakinah itu tidak mempunyai sebarang tanda di atasnya. Maksudnya, atas mim mati itu tak ada sebarang tanda sukun ke apa, tak ada. Dia tak ada sebarang tanda, dia kosong. Diikuti pula dengan mim berbaris selepas dia, dan mim selepas dia tu, mim yang kedua, mim yang hukum idgham mislai ni, mim tu dia ada tanda sabdu. Senang je. Senang saja. Kita tengok contoh nak nampak tu. Allahu akbar. Okey. Ni contoh dia. Nampak tu? Mim mati bertemu dengan mim. Nampak? Mim mati bertemu dengan mim. Nampak? Mim mati. Lahum mastata'tum min quwwah. Nampak? Mim mati bertemu mim. Dia kata apa tadi? Mim mati ni, mim yang pertama ni dipanggil mim mati. Dia tak ada sebarang tanda sukun atas dia. Nampak? Atas mim ni, mana ada tanda sukun? Kosong je atas dia. Ni nampak mim yang segaris merah ni. Kemudian, nampak ni mim yang kedua. Ni yang panggil mim dalam hukum idgham mislai ni. Dia akan ada tanda sabdu atas dia. Nampak tu? Nampak? Nampak mim alif ni, ma ni. Dia ada tanda sabdu atas dia. Macam, kemudian yang ni. Tum min. Nampak? Mim yang pertama ni mim mati. Dan tak ada tanda sukun. Mim yang kedua, nampak dia ada tanda apa? Tanda sabdu atas dia. Mastata'tum min. Nampak? Kena dengung 2 harakat. Okey, jelas kan? Senang je. Ulang gaji. Ni bukan kelas formal. Ulang gaji. Sebab idgham, kita sama bacaan kitab kita. Sebab idgham, suara mim sakinah yang digabungkan ke dalam mim yang berbaris kerana kedua-dua huruf yang bertemu adalah dari huruf yang sama makhraj dan sifat-sifatnya. Yang ni tak ada apalah, tak penting sangat pun. Kemudian dia bahas apa ni? Dia bahaskan berkenaan dengan nama mislai apa semua ni kan. Yang ni tak penting lah. Okey. Maksudnya, kita dah settle lah bab mim mati ni. Ulang balik lah. Ulang penutup kan. Ulang balik penutup. Kita buat khulasah total semua. Yang pertama tadi, kita dah mengaji izhar mutlak. Izhar mutlak ni, saya dah sebut tadi, dia cabang daripada hukum idgham al-ghunnah. Dia cuma sepihan sedikit. Cuma, yang beza dia dengan idgham al-ghunnah, dia ada tanda sukun atas nun mati tu. Ada tanda sukun. Kemudian huruf
dalam izhar mutlak tu hanya waw dengan ya sahaja. Dan dia tak kena dengung. Dan dia hanya berapa tempat dalam Quran? 4 tempat sahaja dalam Al-Quran. Berikutnya kita mengaji apabila tanwin bertemu dengan alif wasal, hamzah wasal dengan hamzah wasal. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kita dah terang tadi, dia kena tambah nun kecil. Tapi sebenarnya dia bukan tambah. Asal usul dia mad daripada tanwin tu. Tanwin tu tadi kita dah sebut, tanwin ni asalnya apa dia? Menunkan. Maksudnya daripada huruf biasa, contoh A, didatangkan nun selepas dia tu jadi bunyi an. Dah, saya tak mahu hurai detail. Tapi kita nampaklah asal usul dia tu. Kena, dan nun kecil tu kena tambah baris bawah. Dia bukan tambah, kena berbaris bawah. Dia akan baca minismuhu. Kita tak baca birula mismuhu. Kita baca birula minismuhu. Ingat, nun kecil tu tiada pada tulisan, ada pada sebutan. Tapi kalau kita baca sebahagian Quran lama, dia ada tanwin kecil tu dia tulis. Tapi tak payah, yang cetakan sekarang tak ada pun. Dan hukum yang baru kita belajar ni, hukum idgham mislain. Idgham mislain ni muqaddimah kepada hukum mim mati lah ni. Idgham mislain apabila mim mati tu tak ada tanda sukun, dia kosong, mim mati saja bertemu dengan mim yang kedua ni ada tanda sabdu, maka dibaca dengan 2 harakat. Selesai. Okey, seperti biasa kita akan baca Quran dan kita akan keluarkan kalau ada hukum yang berkaitan. Cuma mungkin hukum nun mati kita tak sebut sangat kot. Kalau kita rajin kita sebut insya-Allah. Semalam muka surat 4. Hari ni muka surat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suratul Baqarah muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dekat ayat ni ada apa? Ada hukum apa tu? Ada hukum ikhfa' hakiki. Ikhfa' hakiki kat mana? Jannatin tajri, tanwin bertemu dengan ta. Kemudian min tahtiha, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki. Tersasul. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Ni kita jumpa hukum ikhfa hakiki juga tu, min thamaratin. Kemudian rizqan, yang tu hukum idgham bila gunnah. Kemudian min qabl, hukum ikhfa hakiki. Dan dengar dia punya bunyi dengung dia, min qabl. Dia bukan min qabl, dia bunyi dengung tebal. Dengar bunyi dengung tebal, min qabl. Okey. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. Itu ada hukum apa? Idgham ma'al gunnah, nun mati bertemu dengan ya. An yadriba. Sambung. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Okey, min ba'di, hukum apa? Iqlab. Kalau kita perasan, iqlab apa kita kata? Dekat nun mati dia tu ada macam mim kecil tu.
mim kecil tu. Tu simbol iqlaq kan. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ada hukum tak? Tak ada. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Kita tak jumpa hukum idgham mislain dalam ni tapi tak apalah. Cari sendiri. Cari sendiri. Dah kita dah belajar lah. Kalau tak faham, rewind lagi insya-Allah. Kalau tak faham juga PM. Boleh WhatsApp. Okey. Kita dah sampai ke akhir kelas kita. Macam biasa, macam saya selalu pesan, siapa-siapa nak mengaji Quran, segan nak mengaji depan, kita buat mengaji online. Boleh kita buat WhatsApp video call untuk kita check bacaan Quran, ataupun Instagram video call juga kan. Boleh kan. Apa-apa sajalah. Apa-apa medium. Kalau nak mengaji lah, tak ada masalah. Pakcik ke, makcik ke, veteran ke, remaja ke, budak ke, semua kita boleh belakang insyaAllah. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum tu, nanti insyaAllah kita akan masuk, kita akan selesaikan hukum mim mati tu lah. Hukum mim mati kita akan selesai, dan kemudian kita akan masuk kepada hukum mat-mat. Nampak mat jaiz lah, mat wajib, segala mat tabi'i, mat far'i, apa benda tu, kan, pecahan-pecahan tu kita akan masuk dalam siri yang berikutnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.